Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua kita lagi dalam Malaysia hari ini, edisi Jumaat 18 September 2020 bersamaan 30 Muharram 1442 Hijrah. Saya Ali Iskandar dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda dalam keadaan baik sahaja. Terima kasih kerana memilih MHI sebagai rancangan pertama yang menyapa anda pagi ini. Dan pejam celik sahaja. Hari ini telah pun 18 September. Betul. Maksudnya telah pun genap 6 bulan kita melalui daripada hari PKP yang pertama, Ali. Ya, 18 Mac. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. 6 bulan. Maksudnya setengah tahun dah. Setengah tahun. Sedar tak sedar kita melalui, kita dah berjuang agak lama. Dan pastinya kita ingin mengucapkan syabas kepada semualah. Walaupun kita memberikan perkembangan terkini, masih kita melawan, masih terdapatnya klase-klase tertentu. Tapi pastinya kita telah pun melalui satu tempoh yang sukar bersama-sama dan kita boleh meletakkan rasa syukurlah kerana kita masih dalam keadaan yang tenang dan baik di negara kita. Alhamdulillah. Walaupun ada kes-kes tertentu ataupun makluman tertentu tentang pergerakan angka kes COVID-19 ini, yang penting kawalan Kediri masih dijaga, SOP masih diikuti dan pada masa yang sama saya memikir sebab hari ini hari Jumaat dan solat Jumaat apabila dibenarkan ini membuatkan kita betul-betul merasai kebiasaan baharu ni, normal baru sebab penjarakan fizikal tu dilaksanakan di masjid-masjid. Kemudian ada masjid yang membolehkan membenarkan jemaah bersolat walaupun di tempat parkir kereta. Jadi bagi saya kalau minggu ni adakah masih lagi merasakan kebiasaan baharu ataupun dah menjadi kebiasaan? Sebab ialah kepada yang sedikit lewat hadir, kita akan menikmati solat Jumaat di tempat terbuka. Awal-awal rasa kekok, tapi lama-lama macam itu kata kebiasaan baru dah sekarang dah jadi kebiasaan. Dan sebenarnya itulah yang menjadi keindahan sebenarnya kan. Kita telah pun melalui dan kita merasakan dalam norma baru ini kita masih melakukan ibadah kita dalam keadaan yang serba baru, tetapi pastinya masih bersatu lagi untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Jadi itulah kita nak ucapkan syabas kepada semua. Kerana pastinya kita telah melalui begitu banyak perkara yang membuatkan kita sebenarnya menyedari apa yang kita ada sekarang ni kita perlu hargai sebenarnya. Betul. Dan kita syukuri yang kita masih lagi berupaya untuk mengendalikan situasi ini. Ya, kita tidak berdua seperti biasa, kita bertiga, tapi kita perkenalkan di penghujung siaran, boleh tak? Jangan bunyi. Nakal Ali. Selamat pagi Fazli. Selamat pagi. Boleh bercakap tu. Ya, kalau sampai hujung rancangan nanti, saya takut saya tak boleh keluar suara sebenarnya. Kami kesiankan anda. Tapi tak apa, sebenarnya kalau kita memakai baju Melayu ni tak kisahlah tercekik ke apa ke, tapi keterampilan baju Melayu ni sesuai kita pakai hari Jumaat kan. Jadi apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat ya. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik, ceria ya, sihat-sihat sentiasa. Dan hari ini hari Jumaat dan kalau anda saksikan kami bertiga, Sofia dengan baju kurungnya, Eli dengan baju kurung. Baju kurung pula, baju Melayu Johor. Tapi dulu istilah baju kurung tu untuk lelaki juga. Betul kan? Ya ke? Ya. Baju kurung moden kan, baju kurung tradisional ada juga kan. Baju kurung lelaki dan juga perempuan. Saya baru tahu fakta ni. Tapi saya tertarik kalian berdua sedondon lah warnanya. Jangan buat spekulasi ya. Ini bukan pilihan kami berdua. Nampak tak kelajuan responnya itu? Tapi tak apa sebab adik-beradik kan? Dia sesuai dengan apa ni, kadang-kadang warna kulit tu mainkan peranan untuk menentukan kesesuaian satu warna. Tapi kalian berdua nampak. Tapi Elis kan dah tetap dengan songkok yang agak sengit sikit dipanggil mereng. Dimerengkan songkok ini. Saya lebih bersifat konvensional bila bercakap tentang busana. Saya bukan jenis yang berupaya untuk pakai yang slim fit cutting sekarang baju Melayu moden kan. Pesak tu masih lagi menjadi tuntutan kalau saya berpakaian baju Melayu. Tapi orang anak muda macam Fazli rasanya masih boleh. Dan kita boleh meraihkan hari Jumaat di Malaysia hari ini, kita memilih untuk memakai pakaian tradisional. So, tentunya ini cantiklah dipandang rasanya. Dan kita mengingatkan kita sebenarnya hari Jumaat tu penghulu segala hari dan juga ni dalam kesibukan kemajuan kita segalanya, jangan kita lupa adat kita lah. Ya, betul. Kenapa diistilahkan sebagai baju kurung tu? Apa yang dikurung sebenarnya? Kerana mungkin Fazli pun rasa terkurung. Di bahagian lehernya. Dia cekik bukan terkurung. Ada sebab kenapa dipanggil baju kurung tu. Nantilah kalau ada masa kita kongsi. Ceritalah. Cerita? Tak apalah nanti. Nanti okey. Saya buat macam Fitri.
Nanti. Kita doakan Fitri sihat sejahtera hendaknya ya bersama keluarga baru saja menjalani rawatan dan kita mohon juga kalian mendoakan Fitri agar lekas sembuh daripada rawatan jalaninya. Mudah-mudahan. InsyaAllah kita akan berikan perkembangan yang terkini. Kita mendoakan proses kesembuhannya semakin baik. Kita difahamkan telah pun selamat mengalami atau melalui pembedahan dan sebagainya. Jadi kami doakan agar semua juga memanjatkan doa anda untuk pemulihannya yang secepat mungkin. Amin. Amin. Baik. Okey, kita nak ke surat khabar terus? Boleh, silakan. Kita nak mulakan dengan berita harian. Dalam di sana ya. Ya, mulakan dengan yang berdiri dulu lah ya. Okey, di berita harian yang menjadi pilihan penerbit pada pagi ini ialah pakej jalur lebar untuk belia. Ini khas untuk anda belia ya. Kerajaan dengan kerjasama penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan pakej capaian jalur lebar khusus untuk golongan belia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengumumkannya berkata, pakej khas itu bakal menyediakan perkhidmatan pada kos rendah dan terma lebih menarik bagi membantu belia memenuhi keperluan pembelajaran dan perhubungan dalam era norma baharu. Perinciannya di muka surat 3, kerajaan dan syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan mewujudkan pakej khas capaian jalur lebar untuk golongan belia dengan kos lebih murah. Ini satu berita yang gembira untuk golongan-golongan belia dan perincian pakej akan diumumkan oleh syarikat penyedia perkhidmatan dalam masa terdekat. Golongan belia juga menjadi harapan kita untuk mencetuskan inovasi digital yang boleh memacu hasrat negara membangunkan agenda ekonomi digital. Oleh itu, golongan ini perlu diberi pengetahuan yang mencukupi dan peluang yang luas untuk mencetuskan inovasi dan idea yang baharu. Kita tahu bahawa belia hari ini dilahirkan sebagai warga negara digital dan penggunaan komputer dan telefon pintar menjadi satu keperluan untuk mereka ya dalam pada mereka ini nak berkomunikasi, belajar dan juga bekerja. Lebih-lebih lagi kita ni dalam keadaan kritikal ya, negara kita dalam keadaan kritikal, pandemik COVID-19 dan pergerakan secara fizikal dikawal untuk mencegah penularan jangkitan wabak ini dan kesusahannya ataupun kepayahannya juga bergantung kepada individu tersebut. Baik, kita ucapkan tahniah juga kepada kerajaan kerana prihatin di atas nasib belia ini sebab belia inilah sebenarnya yang banyak mencari maklumat ya menggunakan teknologi digital dan diharapkan dengan penguasaian ataupun pakej jalur lebar untuk belia ini dapatlah membantu sedikit golongan belia ini untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sebab ada kekangan ya, kalau kita perhatikan golongan belia ini kadang-kadang mereka ni nak mencari maklumat tetapi ada kekangan-kekangan mungkin mereka ni duduk di luar bandar, mereka ni tidak mempunyai duit dan sebagainya dan pakej ini harus diberikan perhatian kepada golongan belia. Itu menarik di berita harian pada pagi ini. Baik, saya Seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan memiliki jalur lebar ni kan dalam kalangan belia ni. Komunikasi ni sangat penting kalau kita memajukan sebuah negeri sebenarnya. Tanpa akses kita akan ketinggalan. Baik, saya teruskan. Silakan. Di New Straits Times ni berkenaan dengan satu tragedi yang telah pun melanda 4 sekawan ini pastinya mendapat perhatian begitu ramai seluruh rakyat Malaysia. Di halaman ke-8 New Straits Times dikatakan 3 friends die, 1 critical. Pharmacy students in car may have been overcome by carbon monoxide. And a fun outing for 4 college best friends who were awaiting graduation turned into a tragedy when 3 of them died from suspected carbon monoxide poisoning in their vehicle. The remaining victim, one of them is reported to be in critical condition, and deceased have been identified as Sharifah Farisha Said Fathi, Ayuni Shazwani Shabri, and Nur Adillah Muhammad Safwan, all 21 years old. Dikatakan di sini 4 sekawan ini pelajar kejururawatan dipercayai telah pun mengalami tragedi disebabkan keracunan karbon monoksida ketika berehat di sebuah R&R tidak silap saya, dan pada ketika ini 3 mangsa telah pun mengalami kematian dalam kejadian tersebut. Hanya seorang sahaja yang masih menerima rawatan di unit rawatan rapi iaitu Nur Akilah, dan hasil pemeriksaan pihak berkuasa mendapati bahawa terdapatnya kebocoran di exhaust kereta dan kebocoran tersebut karbon monoksida telah pun memasuki ruang udara dalam kenderaan menyebabkan tragedi ini berlaku. Kami mengharapkan dan mendoakan agar keluarga mangsa semuanya berada dalam keadaan yang kuat, dan kami berharap agar kesembuhan dan semoga Nur Akilah yang berada dalam ICU pada ketika ini mendapat insya-Allah satu kesembuhan yang baik. Ya, mudah-mudahan. Ya, dan ini juga menjadi iktibar kepada kita semua. Yalah, kita banyak kes membabitkan kemalangan ataupun perkara yang tidak diingini berlaku di dalam kereta ya, anak ditinggalkan, dan ini dewasa pun kadang-kadang
kita teralpa dengan situasi sebegini, kita rasakan selesa dapat tidur atau berada berehat di dalam kereta, terlelap dan sebagainya. Tetapi kalau ada sebarang masalah membaikkan kereta itu sendiri, dia boleh mengundang kejadian seperti ini. Ya, semua kita ambil pedoman daripada situasi ini. Okey, baik, berbalik kita ke akhbar berikutnya. Harian Metro ni muka hadapan juga berkongsi cerita yang sama. Ada juga berkaitan dengan misteri kereta hangus dan terdapat mayat rentung di dalam beg, ya, dan perkongsian daripada penerbit menjuruskan pada muka surat 8 di Harian Metro ini cerita tentang coronavirus. 7 guru, 6 pelajar positif coronavirus. Jangkaan ataupun jangkitan sebenarnya dikesan daripada saringan kontak kluster Benteng Lahad Datu. Jabatan Kesihatan Sabah mengesahkan 6 pelajar dan 7 guru di 3 sekolah di Lahad Datu positif COVID-19 kemarin. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi berkata, jangkitan membabitkan pelajar dan guru itu dikesan menerusi saringan kontak kluster Benteng LD. Kes ke-921, 925 sehingga 935 dikesan positif COVID ketika pemeriksaan saringan kontak kluster Benteng LD dilakukan. Semua kes sudah berada di bawah jagaan Hospital Lahad Datu, katanya dalam kenyataan media semalam. Jadi ini antara ketangkasan pihak atau pegawai kesihatan dalam mengendalikan situasi ini. Kluster tu satu, kontak kluster tu perlu diuruskan dengan sepantas dan sebaik-baiknya. Okey, dan setakat ini kalau kita boleh maklumkan angka terkini COVID-19 yang pulih ialah 9,290. Kes baharu 21 kes, kematian 3 angka sekarang ini 128, dan jumlah keseluruhan apabila disebutkan melepasi 10,000 ni bukan angka atau catatan yang harus dibanggakan. Betul. Tetapi harus diambil iktibar dan diwaspadai. 10,052 jumlah keseluruhan kes yang sedang dihadapi negara kita Malaysia ini. Kita mencecah 5 digit dan masih lagi dalam keadaan yang kita perlu berjaga-jaga. Diharapkan agar melihat nombor ini bukan sekadar melihat angka sahaja, tetapi masih dalam keadaan tahu kita perlu menjaga diri kita sendiri. Boleh saya nak kongsikan juga, semalam kita ada wawarkan yang kita sedang mencari penumpang-penumpang dalam satu penerbangan Malindo Air. Semalam sahaja disebutkan Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu telah pun menjejaki kesemua penumpang yang menaiki pesawat Malindo Air OD1008 dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Dan telah pun mereka semua telah menghubungi CPRC Pejabat Kesihatan Kota Kinabalu dan memberikan kerjasama untuk sekarang mencari kontak rapat pula. Jadi kami ucapkan syabas kepada yang telah pun bekerjasama dan kami harapkan semangat ini juga akan juga diterapkan di kawasan-kawasan kluster-kluster tertentu yang memerlukan sokongan dan anda merasakan tanggungjawab untuk memberikan perhatian dan informasi yang seterusnya berkenaan dengan informasi jangkitan. Kita beralih ke akhbar seterusnya. Utusan Fazli. Tapi itulah, kalau kita bercakap tentang COVID-19 ini, kita tahu bahawa di Sabah nanti akan ada PRN Negeri Sabah pada 26 September. Dan saya ada terbaca juga, ada juga orang Sabah yang tinggal di Semenanjung, mereka tidak balik mengundi disebabkan pandemik COVID-19 tu mereka takut. Mereka takut untuk pulang ke Sabah. Dan rentetan daripada cerita itu, ini dia cerita berkenaan dengan Pilihan Raya Negeri Sabah di Utusan Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 19,010 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Sabah di kesemua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Setiausahanya Ikmal Rudin Ishak berkata, daripada jumlah itu sebanyak 17,257 kategori borang 1A dikeluarkan bagi petugas pilihan raya, 81 pengundi tidak hadir PTH luar negara, 78 undi pos bagi kategori borang 1B warga negara Malaysia yang berada di luar negara, dan 1,594 kategori borang 1C anggota petugas kesihatan dan keselamatan yang dibenarkan. Katanya proses pengeluaran kertas undi pos itu dijalankan dengan kehadiran wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda keluar mengundi, untuk anda yang berada di Sabah ataupun di Semenanjung Malaysia, anak-anak Sabah boleh pulang mengundi pada 26 September nanti, dan untuk pengundian awal dijalankan pada 22 September nanti. Itu yang menarik di Utusan Malaysia. Baik. Baik, kita banyak pengisian Eli dan juga Sofia pada hari ini, antaranya kebebasan bersuara dan salah guna media sosial, dan kita juga nak bercerita tentang husnul khatimah. Lebih lagi kita ni hari Jumaat insya-Allah kalau ramai orang yang mengimpikan kita ni mati dalam husnul khatimah, dan segala perinciannya akan kami bagi tahu kepada anda semua bersama dengan tetamu jemputan. Untuk waktu ini kita nak bereaksi ketika. Cuk, kita ada masa sikit tak?
Rasanya kita ngam-ngam ni. Ngam, ngam. Ngam-ngam. Sebab saya nak kongsikan, bila bercakap tentang penyalahgunaan media sosial ini. Ya, okey, baik. Hangat topik ni sebenarnya. Muka pertama ni dia. Kenapa tu? Apa tu? Ini salah guna media telefon pintar. Monyet godam iPhone rakam swafoto. Oh, monyet ambil gambar sendiri. Monyet selfie curi telefon orang ini dan Tapi cantiklah swafoto ni sebenarnya. ya? Cantik sebenarnya. Itulah dia. Ni tak ada filter tau. Okey. Muka Dekat mana ni Ya? Dekat mana ni? Cerita dari di sini. Nama pemilik telefon ini ialah Zakri Muhammad Rozi. Katanya meraih populariti bukan saja dalam Malaysia tapi luar negara. Beliau penuntut Diploma Sains Komputer Universiti Teknologi Mara, Melaka. Katanya segalanya bermula apabila telefon pintarnya telefon mahal ni. Ya. Disangkanya hilang, rupanya dilarikan haiwan Sabtu lalu. Dapat balik macam ni. Banyak gambar sebenarnya. Tu dia. Ini tak pakai filter tau. Dan soalnya macam mana boleh... Oh, yelah sebab telefon pintar tertentu ni tak perlu menggunakan thumbprint dan sebagainya. Hanya tolak. Swipekan saja, dia dapat akseskan kameranya. Barangkali monyet ni secara tak sengaja menolak ke sebelah sini dan terus akses kepada kamera dan tertekan. Cuba peksalah kot ada video ke kan. Kita buat Tapi gambar. gambar tu cantik sebenarnya. Itulah dia kan. Dihantarkan ke peringkat terbangsa untuk ni kan. Tandingan ke apa kan? Tandingan. Cantik tu sebenarnya. Selfie tak sengaja dia panggil. Resolusi tinggi sebab tu. Okey. Dan cakap tentang baju kurung. Asal usulnya dari Mesir. Kemudian kurung tu maknanya mengurung badan, bentuk badan. Mengikut je itulah. Ya, betul. Sama lah untuk lelaki dan perempuan pun. Ya, Dulu dinamakan. Tapi sekarang ni boleh berhenti rehat? Ya, Boleh, silakan. Boleh? Okey. Lebih dah beritahu lah. Eli, berhenti rehat. Okey, jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami bertiga di Malaysia Hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan di topik kali ini kita akan mendalami sebenarnya adakah kebebasan bersuara dan salah guna media sosial itu sesuatu yang perlu kita mungkin memberikan sedikit penekanan kerana kita difahamkan diberikan akses kepada penggunaan media sosial ini pasti memberikan begitu banyak manfaat. Namun pasti mempunyai ada yang menggunakan peluang ini untuk mengeksploitasikan peluang yang diberikan. Dan untuk berbincang lebih lanjut kita bersama dengan Dr. Masrur Muhammad K, Timbalan Pengarah Hub Media Kreatif dan Teknologi Jabatan Komunikasi Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa. Ya, boleh. Baik, Doktor. Kita dah bersebutkan berkenaan dengan mempunyai akses ni namun terdapatnya pihak yang mengeksploitasikan, yang memberikan orang kata keadaan yang susah bagi orang ramai. Kerana kita yang tidak tahu sama ada informasi itu sahih atau tidak, kita berkongsi pun kita akan dianggap sebagai pesalah. Mengapa perkara ini terjadi dan macam mana kita ingin membendung situasi ini, Doktor? Dia sebenarnya kalau kita tengok kan pengguna media sosial ni dia kita boleh bahagikan kepada dua lah. Satu yang melakukan benda ni dengan motif. Maksudnya dengan memang dia ada niat untuk dia nak menyebarkan berita-berita palsu ni. Macam-macam lah niatnya, kadang-kadang boleh berbentuk politik, kadang-kadang berbentuk perniagaan untuk sabotaj perniagaan ke dan hasad dengki kan, fitnah dan sebagainya. Itu yang dengan niat. So yang kalau dengan niat ni kadang-kadang kita susahlah kalau kita nak ni. Tapi yang banyak golongan majoriti ini ialah yang tanpa niat. Maksudnya dia tanpa sedar dan dia tanpa sedar dan dia tidak tahu bahawa benda itu adalah salah. Itu yang paling banyak sebenarnya kategori yang macam tu. Kadang-kadang dia dapat berita tu jadi dia rasa contohlah macam secara psikologi dia nak jadi orang pertama yang menyebarkan benda tu, sedangkan benda tu tidak tepat ataupun tidak betul. Jadi dia terus sebarkan dalam media sosial dan media sosial dia pula banyak followers kita panggil kan. Jadi dia dapat satu orang kata apa, dia popular lah. Untuk apa dia nak jadi popular. Kegairahan untuk menjadi orang pertama. Ya, kegairahan. Itu satu. Dia tanpa cek dulu, tanpa periksa daripada sumber yang sahih. Ada satu golongan lagi iaitu golongan yang dia jadi seronok. Dia memang macam tu. Dia enjoy.
Dia memang seronok dan buat benda tu dan lama-lama jadi ketagihan untuk menyebarkan benda tu dan suka benda tu jadi viral. Baik. Sedangkan benda tu ialah benda yang tidak benar atau tidak betul. Jadi kita kesal juga atas benda-benda yang berlaku di situ. Ada juga golongan mungkin lebih berusia yang mungkin tidak begitu fasih dengan melihat informasi maklumat tempat tidak. Dia pun berkongsi juga. Dia pun kesian juga ada kita melihat situasi ini. Ya, Jadi bagaimana kita ingin mengawal situasi ini, Doktor? Dia macam ni lah. Sekarang ni kita bahagikan kepada beberapa faktor lah. Yang pertama individu itu sendiri. Sebab kita tengok, kita tak nafikan kebebasan bersuara ataupun orang panggil sekarang ni pendemokrasian maklumat ni, kita amat galakkan sebab untuk kita menuju kepada status negara maju, kita mestilah ada macam freedom of speech. So jadi tetapi individu, kadang-kadang faktor individu ni masalahnya di Malaysia ialah kadang-kadang individu tu tak ada kesedaran kendiri yang kuat. Maksudnya dia tidak ada awareness level, tak ada yang tinggi untuk tak melakukan benda-benda begini. Dia tahu benda itu tidak beretika tapi dia kurang, orang kata apa, kurang kesedaran moral untuk tetap melakukan benda ni. Yang kedua, pengaruh keluarga. Sebab kita tengok balik, kalau kita tengok ibu bapa, saya datang kita tengok ke ibu bapa. Berapa ramai ibu bapa dia beli gadget untuk anak, beli smartphone dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia pun tak jadi follower anak dia dalam Instagram, dalam Facebook dan sebagainya. Dia pun tak jadi friends dalam Facebook. Jadi dia tidak mendidik. Sebab segala pendidikan, saya tetap percaya bahawa pendidikan itu bermula daripada rumah. So dia bagi smartphone tapi tanpa pengawalan, tanpa didikan. Jadi bila anak-anak ni terdedah kepada media sosial, mereka pun kadang-kadang dia tak tahu daripada awal. Benda ni penting daripada awal untuk diterapkan. Yang ketiga ni ialah masyarakat itu sendirilah. Sebab masyarakat, kalau ikut kajian lah, Malaysia ni antara negara ke-9 di dunia yang paling banyak menghabiskan masa dengan media sosial. Wow. Betul. Puratanya dalam 3 jam sehari untuk rakyat Malaysia lah dengan media sosial. Jadi media sosial jadi satu media yang sangat berkesan, kadang-kadang melebihi media arus perdana itu sendiri. Itu hakikatnya kan? Ya, itu. Jadi bila macam tu, maksudnya masyarakat itu sendiri, jadi kita masyarakat yang sangat terdedah kepada media sosial. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita nak war-warkan di media sosial. Termasuklah menyebarkan benda-benda yang tak sahih ni. Ini antara implikasi negatif lah mempunyai akses kepada media sosial, tetapi pastinya kawalan kendiri di rumah, didikan di rumah itu pertama. Namun apakah inisiatif yang boleh dilakukan peranan universiti di peringkat pengajian itu untuk memastikan anak-anak muda, generasi muda ini mempunyai yang kata kawalan dan tahu bagaimana untuk menggunakan media sosial. Ya, betul. Okey, kami di universiti, sebelum tu saya nak berkongsilah dapatan kajian. Sebenarnya Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM, kami ada buat kajian, buat data analitik, menggunakan data analitik, dan kami adalah pengguna terbesar untuk Instagram, Twitter dan lain-lain media sosial kecuali Facebook. Okey. Sebab saya tengok sendiri UiTM tu pelajar-pelajar UiTM dia tak berapa gemar dengan Facebook. Jadi Facebook je kami tempat kedua selepas UTM. Yang lain-lain media sosial memang UiTM paling besar penggunaannya. Dan kami di Jabatan Komunikasi UiTM beberapa tahun yang lepaslah kita telah mulakan satu inisiatif untuk menubuhkan unit web media dia panggil. Web media ni adalah kita unit yang bertanggungjawab untuk webs kan, maksudnya web dan juga pengurusan social media. Maksudnya kita buat kajian dan kita buat kajian dan kita memantaulah juga aktiviti social media bagi para pelajar ni, dan kalau ada kes-kes tertentu kita akan panggil dia dan kita bagi nasihatlah. Sebab kita kena faham bahawa pelajar universiti ini adalah golongan generasi yang akan datang. Mereka adalah golongan belia. Jadi kita kena mendidik mereka supaya menjadi warga internet atau warga media sosial yang bertanggungjawab untuk masa hadapan. Itu antara salah satu inisiatif kamilah di universiti yang tengah buat. Dan kami menggalakkan juga, sebenarnya dalam tempoh PKP baru yang mula-mula tu COVID-19, kami pun ada di kalangan warga kami yang orang dapat
membuat berita dan menyebarkan di kalangan sedangkan pekeliling tak keluar. Tapi kami menggalakkan warga UiTM bersama-sama dengan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, untuk menggunakan saluran rasmi. Saluran rasmi itu iaitu saluran UiTM ataupun saluran daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Hanya tumpu kepada situ sahaja untuk tahu berita yang tepat dan sahih. Itulah pasti antara cara yang boleh diterapkan dan harapnya dipraktikkan oleh kesemua pusat pengajian agar kita boleh memantap perbuatan dan aktiviti anak-anak muda ini dalam media sosial. Pastinya akses kepada media sosial itu datangnya dengan tanggungjawab. Ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Masrul Muhammad Khair, Timbalan Pengarah Hub Media Kreatif dan Teknologi bagi Jabatan Komunikasi Universiti Teknologi MARA. Kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik dan tinggi intipati perkongsiannya, pengakhiran yang sempurna. Segalanya di Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Amin. Itu dia doa pengakhiran yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya kita ini mengamalkan doa, supaya kita ini memohon agar ajal kita itu menemui husnul khatimah Dan ada seseorang itu di mana dalam peringkat awalnya mungkin mereka ini melakukan pelbagai kesalahan, mereka ini tidak baik dan sebagainya, tetapi di pengakhirannya alhamdulillah menjadi baik dan seterusnya mendapat husnul khatimah itu. Dan niat kita untuk mencari pengakhiran yang sempurna. Kita akan berbincang dengan Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, seorang penceramah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita perhatikan banyak juga cerita-cerita yang kita dengarkan. Ada seseorang itu yang mungkin pada awalnya ketika zaman usia mudanya, remajanya melakukan pelbagai kesalahan, melakukan pelbagai jenayah pun ada juga, tetapi di pengakhirannya mereka ni bertaubat dan seterusnya menemui husnul khatimah. Dan kita memang ni tak boleh nak beranggapan seseorang itu bahawa ketika dia jahat, meninggal pun akan jahat juga. Bagaimana Ustaz melihat perkara ini? Dia cerita yang Rasulullah SAW selalu cerita. Sehingga Sayyidina Umar kata, aku dengar cerita daripada Rasulullah SAW ni berpuluh-puluh kali. Berulang-ulang kali. Para sahabat kata, Nabi bercerita. Itu cerita Rasulullah SAW selalu cerita tentang seorang yang telah membunuh ramai manusia. 99 orang. Lantas dia berjumpa dengan ahli ambib. Ahli ambib ni ahli ibadah. Rahib. Bila dia jumpa, dia tanya, adakah Allah akan ampunkan dosaku? Maka rahib cakap, tidak, Allah tak akan ampunkan dosa kau. Maka dia bunuh, cukup 100 orang. Lantas, dia bertemu dengan seorang ulama, dia menyesal, dia dah bunuh 100 orang. Adakah Allah akan ampunkan dosa dia? Maka ulama itu beritahu, pergilah berhijrah ke satu tempat. Dalam perjalanan itu, dia meninggal dunia. Dan dia mati dalam keadaan yang baik. Kerana hati dia
hati dia nak berubah dan dia sedang berusaha untuk jadi baik, ingin berubah, dan dia meninggal dunia dan akhirnya dia berubah dalam keadaan malaikat turun dan dia kata yang ni patutnya ke neraka, yang ni patutnya ke syurga. Tapi akhirnya perintah daripada Allah, dia dimasukkan ke dalam syurga. Itu pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik, kita sentiasa berada dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan saya nak cerita sikit ni. Saya ni kena cepat sikit sebab saya nak ke Kelantan disebabkan di sana kita ada program JAKIM mentarbiah 33 orang golongan lesbian yang ingin kembali ke jalan. Ini kaedah dakwah. Kita jangan pandang siapa dia LGBT ke, dia penagih dadah ke, dia penjenayah ke, dia gangster ke. Dia akan berakhir dengan kehidupan dia. Tak semestinya. Kebanyakannya di kalangan mereka ni, bila Allah bagi hidayah, insya-Allah mereka berubah. Ustaz, kalau boleh saya nak tanyakan, ada setengah mereka yang sama ada dia seorang pelaku jenayah, pernah buat kesilapan. Ada di antara mereka mempunyai sejarah silam yang gelap, mungkin diabaikan, mungkin melalui kehidupan keluarga yang sangat sukar. Bila telah pun terjerumus dalam kehidupan yang gelap itu, adakah mereka ni masih boleh nampak sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan ruang pada mereka, sedangkan hati dan mungkin vision tu agak gelap. Macam mana tu Ustaz? Kerana itu agama ni cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan, Allah SWT memberi cahaya kepada orang-orang yang beriman dan keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Sedangkan syaitan mengeluarkan manusia daripada cahaya kepada kegelapan. Jadi kita kena minta pertolongan daripada Allah. Ingat, pertolongan ni ada dua. Satu, doa kita, ya Allah, aku ni jahat, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah, aku dah bertaubat, aku buat balik dosa, ya Allah. Tu dia akan bagi cahaya pada kita. Yang kedua, doa ibu dan ayah. Dan juga doa orang keliling. Ya Allah, dia gangster, ya Allah, tolong bagi hidayah pada dia, ya Allah. Ya Allah, dia ni, ya Allah, pemabuk, ya Allah, tolong bagi hidayah pada dia. Itu akan bagi cahaya pada dia. Dan kata-kata nasihat. Sampai bila? Sampai bila nak menagih ni? Sampai bila nak macam ni? Kita ni hidup tidak menongkat langit. Entah esok, entah lusa kita akan mati. Perkataan-perkataan itu akan menjentik cahaya masuk ke dalam hati. Dan hati dia akan rasa, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Aku nak berubah. Show me the right way. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. The power of doa ni luar biasa. Jom kita sama-sama doa agar semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia ini mendapat hidayah. Cahaya hidayah daripada Allah. InsyaAllah, amin. Tetapi ada juga di antara kita yang banyak juga yang saya baca tentang peristiwa di mana tak apalah ketika kita muda ni, ketika kita sihat ni, tak apalah kita enjoy minum arak dan sebagainya, melakukan kezaliman. Tetapi tak apalah, nanti dah ujung-ujung dah umur 50, 60, tak apalah, time tu bertaubatlah, pergi haji, insya-Allah mungkin Allah ampunkan dosa-dosanya, kan? Bagaimana pemahaman persepsi begini, Ustaz? Semua orang cakap satu hari nanti aku akan berubah. One day aku akan berubah, aku akan berubah. Tapi bahaya, tak tahu besok ada tak hari dia. Betul. Kita tak tahu, hari ini mungkin hari terakhir untuk kita. Saya agak sedih, semalam saya dengar berita, 21 tahun, 4 orang duduk dalam kereta, baru balik daripada percutian di Pulau Jerjak. Tidur dalam kereta dekat sebuah petrol station. Dan kemudiannya keracunan akibat karbon monoksida, meninggal dunia 4 orang. Sedangkan semuanya ambil orang yang ada masa depan, 21 tahun, tengah belajar tentang pharmaceutical. Tunggu nak konvo. Allah, tunggu nak konvo, Allah ambil nyawa mereka. So mati tak tahu bila. So kita bersiap sedia. Siap sedia tu kena rajin berdoa, bertaubat dan kena sentiasa berusaha untuk jadi baik. Wallahu a'lam. Ustaz, bila bercakap berkenaan doa ni, kita memanjatkan doa kita, kita meminta keampunan. Sekiranya kita berikan situasi di mana kesilapan kita, sekiranya contohlah seorang pemandu mabuk ini menyebabkan kematian beberapa orang dalam keadaan sebegitu. Adakah dalam kesalahan seperti ini, doanya masih boleh diterima, ataupun adakah hatinya pada ketika itu boleh terbuka untuk menerima sebarang hidayah daripada Allah? Ustaz. Begini, kita buat dosa sebanyak mana sekalipun. Seluas bumi ni kita buat dosa. Luas lagi, melangit keampunan Allah Ta'ala. Allah tetap akan terima taubat kita. Selagi
hidayah ni ada satu hidayah yang kita kena minta pertolongan daripada Allah, dan satu hidayah yang Allah bagi. Tapi syarat dia kita kena usaha. Buatlah dosa, kita bunuhlah berapa ramai orang dalam dunia, tapi tiba-tiba kita menyesal, kita minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Macam tadi dah bunuh 100 orang, tapi Allah tetap Maha Pengampun. Yang ingin lupa, satu perkara, sahabat Rasulullah SAW yang ingin membunuh Nabi, Sayyidina Umar. Oh, siapa tak kenal kejahatan dia, manusia terjahat dalam abad dia. Tetapi tuan-tuan, bila dia dapat hidayah berkat membaca surah Taha, dia dengar surah Taha ayat 1 hingga 5, bergetar jiwa dia. Padahal dia manusia yang paling jahat, bergetar jiwa dia, jatuh pedangnya. Dan kemudiannya dia bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam. Dan akhirnya dia mati. Pengakhiran kebaikan kematian dia ni, Masya Allah, dikebumikan sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazah dia dikuburkan sebelah kubur Rasulullah SAW. Masya Allah. Kadang-kadang kita berebut sebenarnya dalam impian kita ni nak menemui ajal dalam husnul khotimah. Tetapi kita kadang-kadang kita ni tak tahu bagaimana agaknya untuk kita ni menemui ajal dalam husnul khotimah ini sendiri, Ustaz. Nabi beritahu dan ulama sering kali berpesan, kita akan mati ikut kebiasaan kita. Ya. Ada seorang sahabat saya, dia memang selalu solat subuh berjemaah. Dan saya ingat hari ini 2 tahun yang lepas, dia meninggal dunia ketika solat subuh berjemaah. Allah, cantik. Polis pencen, zaman polis dulu orang tahu dia sangat garang, kasar dan tegas. Tapi selepas dia pencen polis, dia berubah dan kemudiannya dia duduk dekat masjid. Masa solat subuh dia meninggal dunia. Cantik. Tapi kita akan mati ikut kebiasaan kita. Ustaz, kita menyentuh pengakhiran yang sempurna. Tapi bagaimana pula situasi di mana terdapatnya orang kata kematian secara mengejut? Adakah sebenar-benarnya itu mengejut? Pandangan Ustaz, bagaimana? Dia ada 2 bentuk kematian. Allah Ta'ala dah tetapkan kita punya ajal. Tapi kalau kita bunuh diri, maka itu bukan ajal. Kita bawa motor laju, merempit apa semua, accident, itu bukan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu ajal pilihan kita. Kita tak boleh kata, oh mati ajal. Oh dia merempit, mati malam Jumaat. Ya Allah. Tak. Dia telah membunuh diri pada malam Jumaat. Adakah dia dimasukkan syurga? Tak. So, kita kena ingat, ajal yang Allah telah tetapkan dan Allah akan ambil nyawa kita tidak lambat sesaat dan ni, tapi jangan cabar Allah Ta'ala untuk ambil nyawa kita lebih awal. Jadi pengakhiran yang baik, kena ingat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, qala Rasulullah, Allah, saya lupa. Allah, tak apa. Maknanya maksud dia gini, masuk syurga seorang tu bila dia sebut la ilaha illallah di akhir kalamnya. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia sebut la ilaha illallah, masuk syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah, amin. Dan perkara yang kita mahukan sekarang ini adalah kita memperbanyakkan doa, ya Ustaz, ya. Betul. Dan anda kata kalau kita ni melakukan pelbagai kesalahan, kesilapan, segeralah bertaubat, ya. Dan kita tak tahu, ya, penghujung kita ni bagaimana. Dan andai kata kalau kita ni tahu bilakah kita akan meninggal, mati sebagainya, senanglah untuk kita bertaubat. Tetapi kita tidak tahu bilakah masanya. Jadi bermula sekarang inilah, ya, pengakhiran yang baik, insyaAllah kita akan dapat satu hari nanti. Usaha kita itu sendiri untuk menjamin pengakhiran itu. Ya. Terima kasih kita ucapkan Ustaz meluangkan masa walaupun keadaan yang sibuk agak hari ini, ya. Dia kejar hari ini, Terima kasih. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Malik, dan kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama, ini salah satu cerita yang elok juga untuk kita kongsikan, di mana seseorang ini pernah berada dalam dunia yang gelap. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ini telah pun berubah. Jangan ke mana, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Saya dulu pernah dipenjarakan sebanyak 3 kali atas kesalahan jenayah dan dadah. Tapi saya terfikir sampai bila, jadi ambil keputusan untuk berubah. Chi Yin Wei pernah berada dalam satu dunia sisi gelap suatu ketika dahulu. Berusia 39 tahun, anak jati Alusta ini mula melibatkan diri dengan kongsi gelap seawal usia 18 tahun.
Dia juga pernah dipenjarakan sebanyak 3 kali atas kesalahan jenayah yang telah dilakukan. Pada tahun 2013, dia telah mengambil keputusan untuk berubah dan meninggalkan sepenuhnya dunia kongsi gelap. Tidak dinafikan, hidayah Allah itu luas. Pada tahun 2018, dia telah mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Dahulunya seorang gangster, kini bapa tunggal kepada 2 orang anak ini kembali kepada fitrah sebagai Abdul Rahman Abdullah. Teruskan menonton Malaysia hari ini bersama Abdul Rahman untuk perkongsian kisah hidupnya. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami seperti yang diwar-warakan oleh rakan tugas Fazli dan juga Sofia tadi. Perkongsian kita hari ini lebih menjurus kepada bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan harapan kita mengakhiri hayat kita dengan kebaikan, husnul khatimah. Dan perkongsian seterusnya ini barangkali dapat memberikan pengajaran juga kepada kita tentang seorang individu yang bergelumang dalam kehidupan yang gelap, ya, dengan melakukan jenayah dan sebagainya, akhirnya mendapat cahaya hidayah dan menjadi seorang yang lebih baik selepas itu. Saya perkenalkan, kali pertama muncul di kaca TV ini, nama beliau ialah Abdul Rahman Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, apa khabar baik. Ya, terima kasih sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Ya. Dulu dikenali sebagai Chi Yin Wei, ya? Ya, ya. Chi Yin Wei. Okey, kisah Rahman, kita panggil Rahman, ya? Ya. Dah dikongsi di banyak media tentang dulu menjadi seorang ahli gangster, ya. Dan kemudian melakukan pelbagai jenayah sehingga dipenjarakan dan akhirnya memeluk Islam dan menjalani kehidupan seperti mana sekarang. Kalau boleh dapat dikongsikan dengan penonton, bagaimana boleh terjebak dengan dunia gelap itu sebelum ni? Kalau sebelum ni, kira saya habis sekolah. Habis sekolah umur 18 saya mai dari kampung, saya pindah mai kat Kuala Lumpur. Kira baru masuk Alostar. Kira ikut kawan-kawan mai kerja lah. Okey. First kerja saya disco, waiter. Okey. Saya masuk kerja tu kira sudah gelap lah mula kerja. Dia hidupan macam, tapi masa tu belajar, saya baru tahu ubat goyang macam-macam kita tak baik punya. Kita pun ikut semua. Okey. Lepas tu saya orang tua nampak saya, dia memang sakit hati. Saya biasa raya Cina. Saya mabuk, saya pingsan dekat tandas. Mak ayah saya angkat, saya keluar dengan tak pakai baju semua. Saya mabuk, kira nak pergi kongsi bacai kan. Saya pergi enjoy pagi. Saya balik mai, saya pingsan dalam tandas. Oh, maknanya terpengaruh ketika bekerja di KL lah. Masa tu. Masa tu umur 20 lah. 20 aja. Okey, sebelum kita teruskan. Rahman masa sekolah adakah seorang pelajar nakal ke ataupun macam mana? Tak, seorang pakai spek mata dengan bodoh-bodoh macam tu. Tak jahat dia macam tu. Budak baik lah. Bukan baik lah, tapi ponten sekolah aja lah. Memang itu paling nakal lah kalau di sekolah. Isap rokok tu macam lah. Lain tak ada. Okey, dan niat untuk ke Kuala Lumpur masa untuk cari duit. Cari duit kerja. Okey, kemudian terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi jual dada, mu ada cakap betul. Jual ubat stasi masa tu, tak kena tangkap lagi masa tu. Tak tahu, takut lagi. Okey. Sudah kena sekali baru tahu. Kerja tu dilakukan sebab lumayan ke apa? Tak, sebab kira masa tu kira cakap betul hati saya budak lagi kampung. Duit tak ada. Budak kampung betul ya. Kira kita mai kat Kuala Lumpur. Wah, nama budak-budak serupa kita, dia boleh pakai kereta mewah, handphone. Kita pun lawan lah. Masa tu StarTech V, Motorola lagi tadi, 4,000. Saya boleh beli lah. Umur 19. Umur 19 dah boleh pakai telefon mahal? 4,000. Sebab tengok orang lain. Okey, maknanya boleh saja cari kerja lain kan? Ya, kita tak tahu. Kita cakap betul masa tu agama saya tak cakap betul. You cakap macam Buddha, saya pun tak tahu agama saya daripada surah kira saya surat Islam saya baru faham masa tu. Saya baru surat Islam, saya suruh pergi mengaji, tahu sikit-sikit apa tauhid supaya kan saya baru fikir balik dulu yang saya buat tu. Baik ke tak baik, mengapa boleh macam tu. Kira saya boleh berfikir balik. Okey, maknanya ketika di awal usia dewasa tu 19-20 tu lebih kepada kejar dunia lah. Nak dapat kereta, nak dapat mewahan semua. Okey. Saya biasa beli kereta, beli seminggu lah. Honda Pilot beli seminggu.
duduk dekat buat dia 3-4 hari lah. Kena jual lah. Masa tu kita tak tahu, tak faham apa panggil. Enjoy betul-betul lah. Saya satu malam habis duit macam tu sebab kita sudah tahu. Kita balik tidur, bangun, ada duit masa tu. Ya. Yang saya faham, kalau you nak duit, you pergi cari, kena usah rajin. Tapi saya pakai silap tempat itu. Kita rajin, dekat arah lain, arah salah. Berapa tahun menjalankan aktiviti itu sebelum ditangkap? Kira pada tahun 99, tahun 2012, 14. Lama juga lah. Lama kita, saya cakap kira sekarang saya duk usaha nak jadi baik. Cakap baik, bukan baik lagi. Cakap betul, saya cakap betul. Masih sedang berusaha. Saya boleh buat apa paling sempurna, cakap betul lah. Macam itulah. Rahman, sebelum sepanjang menjalankan aktiviti yang tidak baik itu, family tahu tak? Tahu, cakap betul. Ada family? Ada, siapa sekali bagi saya kena gantung tangan bapak saya lah. Masa tu tahun 2005. First kali orang tua saya nampak bapak saya. Masa tu mak saya kerja di England. Saya duduk flat lah, rumah flat 2 biji. Hari Jumaat saya ingat. Habis saya hisap dadah. Hisap sabu tu. Tu botol saya tinggal kat meja. Kira saya duduk rumah sebelah lah. Bapak saya sebelah. Kira hari tu saya keluar. Pagi keluar, saya petang nak balik main kerja. Saya tak simpan habis tu. Mana tahu bila saya balik main, nak masuk kerja. Kita pun macam biasalah. Habis hilang habis barang. Macam mana bersih macam tu, bilik semua kata. Kata habis dah. Lepas saya keluar nak pergi kerja, bapak saya tahan duduk bawah flat. Dia kata, you jangan pergi kerja. Tu saya balik main. Bapak saya tak pukul saya, tak apa ni. Dia cakap, tu benda you pergi makan benda tu, main benda tu. Saya tak mengaku lagi masa tu. Saya cakap, kawan yang tinggal. Lepas tu? Lepas tu saya kerja sama bapak saya masa tu. Tolong dia buka kilang foreman. Saya tolong dia kerja lah macam tu lah. Tapi memang tak ada. Kita memang tak puas hati lah. Kita buat macam-macam. Sakit hati dia macam tu. Kira saya first kali penjara. Bapak saya ambil saya pergi. Ambil saya pergi balai polis. Dia kata, buat you ring. Tak sangkut. Habis dikira dia nak buat bagi dah pengajaran lah. Dia pakai cara yang bapak sendiri hantar ke? Ya. Dia tapi betul-betul nak masa tu kita tak faham. Kita ingat bapa kita jahat dah, dia tak suka kita. Masa kita duduk fikir memang tak puas hati. Betul ya? Memang sebab tu lah. Sampai saya masuk penjara, penjara Pokok Sena. Kira saya Cina seorang lah. Kawan-kawan Melayu banyak kan. Depan masa tu, kita tak tahu azan, kita tahu masa solat, you kena diam. Itu kita ikut dah. Kita dengar. Kita bila kita keluar penjara, kalau tengok movie ni, you bagi saya masuk penjara, saya keluar macam-macam buat tak? Sampai sekarang saya terima kasih sama bapak saya. Betul tak? Sebab dia yang membawa ke... Okey, cara masa tu tak faham dan rasa macam tak sayang anak. Saya tak faham. Tak sayang anak lah. You belah sebelah lah. Dan macam tu. Sampai sekarang sudah faham. Tahu. Okay, Alhamdulillah. Sementara tu sekarang ni di talian sekarang ni lah Ibu Rahman. Kita nak berbicara juga dengan Ibu Puan Chua. Hello. Mrs. Chua? Ya. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di talian. Ya. Puan Chua, tadi anaknya di sini Yinwei ataupun Rahman bercerita tentang bagaimana keluarga mengendalikan situasi ini. Puan boleh kongsikan pengalaman masa tu juga, adakah Puan tahu ataupun tak tahu? Bapa saya dia dulu punya pasal kak. Tahu. Lepas tu ada marah dia ke macam mana? Marah, tentu marah lah. Tapi dia tetap anak saya mah. Tetap sayang anak lah ya. Dia anak saya mah. Ya. Puan tak garang dengan anak ya? Memang boleh garang sikit lah. Kalau dia tak dengar, dia buat jahat, kita tentu garang dia mah. Okey. Lepas tu saya difahamkan bila Rahman peluk agama Islam, masuk Islam, Puan macam susah nak terima ke? Memang. Yang saya tahu, saya tentu tak boleh terima memang. You tahu memang kita orang Cina. Kalau pergi
masuk Islam, tapi saya mau ingat, tak apalah, kalau masuk Islam dia boleh jadi baik pun, Islam tak boleh buat apa mah. Itu ya. Ya, kalau dia punya suka lah, dia pun sudah besar mah. Ya, kalau dia mau masuk, dia ingat dia masuk, dia boleh jadi baik, tak apa. Ya. Betul ya? Betul. Sekarang dia sudah jadi baik? Belum lagi. Dia sedang mau jadi baik? Belum lagi. Betul tengah usaha. Ya. Dia ingat dia mau jadi baik, tapi tak tahulah. Saya pun tak tahu. Ya, tapi kita dia selalu ingat dia mau jadi baik, tapi saya tak tahu boleh tak boleh, saya tak tahu. Dia tak yakin, tak yakin. Sebanyak kali lah. Walaupun dia tunjuk dia mau jadi baik, tapi kecewa banyak kali. Ya ke? Ya. Okey. Bila kali terakhir berjumpa? Tu kira bulan 7. Bulan 7 ni sebelum saya mai ke Lumpur. Jumpa saya balik kira lagi sudah banyak hari lah. Banyak sebulan dekat lah. Okey, kira baru lagi lah. Okey, jadi hubungan puan dengan anak baik ya? Saya pun harap dengan baik. Okey. Okey, baik. Rahman, ada apa-apa yang nak dicakapkan kepada mak? Kira saya tengah usaha jadi baik lah mak. Kita harap mak pun sama-sama ada harapan yang sama kan? Ya, saya harap mak boleh doakan saya. Ya. Kalau saya tak ada tanpa izin mak, kira macam tanpa doa mak kan, ada satu saya nak buat apa pun tak jadi mah, sungguh. Betul. Ya. Saya harap mak boleh doa lah. Ya. Mak sedang menonton sekarang ni, mungkin boleh cakap pada mak. Nak cakap di Alustar cakap apa? Hokkien lah. Hokkien lah. Tak apalah, mak saya tahu pandai kita pun lah sembang kan boleh juga. Terima kasih mak, dia jaga anak bagi saya. Kira saya tengah usaha macam tu. Anak akan terus berusaha. Puan, ada di talian lagi? Okey, Puan, terima kasih. Ada apa-apa nak pesan kepada anak? Tak ada lah. Ya. Kalau pesan, tapi nombor ada kan masih? Sebab dulu dia pesan 100 kali lah. Kita buat juga. Ya. Tak apa, mak akan terus berpesan. Ya, kan? Bagi tahu dia jangan risaulah tengok usaha. Mudah-mudahan. Puan, terima kasih banyak Puan Chua. Ya. Terima kasih ya. Jaga diri. Okey. Itu dia. Maknanya hubungan dengan keluarga baik. Kira mula-mula saya masuk Islam, mak saya tahu. Masa tu saya kejatuhkan masalah, saya jauh. Mak saya telefon, WeChat 100 lebih. Lu tak ada guna, marah macam-macam. Saya pun diam. Okey. Masa tu saya baru membeli tak pergi mengaji lagi, kita tak tahu. Habis kita bagi tahu bos saya lah, bos saya Melayu. Dia baik. Dia kata, tak apa, you relax dulu macam ni. Kira kita pun diam lah masa tu lah. Habis kira mak saya marah, keluar rumah macam-macam. Saya kena keluar rumah. Oh, kena halau juga? Kena halau. Mula-mula masuk dia tak berterima. Okey, maknanya masa ambil dadah semua tu, itu tak marah sangat? Itu marah. Tapi ini lagi piau lah, lagi marah lah. Okay. Dia masa tu dia tak faham ni. Sampai saya jumpa seorang ustaz. Ustaz Cik Motar lah, dia bagi orang yang bimbing saya, keluarga, angkat saya. Dia yang tolong saya banyak. Baik. Dia bawa saya pergi mengaji. Dia kira masa tu saya sangkut kes. Ustaz tu yang jamin saya. Saya tak sangka. Baik. Itu memang saya betul-betul nak ikut Islam betul. Sungguh. Kira saya masa tu saya baru Islam juga sebulan lebih 2 bulan lah. Dia masalah banyak. Tak. Orang cakap, sebab Islam jadi baik. Bohong. Saya cakap betul. Sebab you tak pergi mengaji. Ya. Saya suruh pergi mengaji Fardu Ain. Saya belum tahu panggil apa-apa. Tapi sekarang tu tengah usaha ni. Ni mengaji tak habis sebenarnya ni ilmu ni. Ya. Sampai bila pun tak. Ya. Sampai mati kita tak habis. Ya. Kau cakap betul, kalau mulut dia cakap. Itu tak ada guna. Hati kita ingat orang tak tahu. Tuhan tahu. Okey. Saya nak tanya pada Rahman. Rahman ni, walaupun kalau kita baca cerita Rahman, kita tengok tattoo yang ada, kita akan takut sebab belum seimbang. Tapi selepas seimbang, saya rasa macam Rahman seorang yang sangat disenangi, ramai orang suka, you ramai kawan. Betul tak? Betul. Kira macam you sebenarnya seorang yang baik, cuma you salah jalan saja. Ke macam mana sebenarnya? Macam you cakap tu lah. Tapi kita tak boleh cakap kita baik ke tak. Saya buat daripada hati saya lah macam tu. Contoh, niat. Sungguh lah, saya selalu niat. Kalau saya tak Islam, saya tak pergi mengaji, saya tak tahu niat. Kita macam kita Islam saja. Kita mula pada niat. Nak solat, ambil air wuduk pun niat dulu. Tapi solat niat dulu, semua niat. Kalau buat saja, bukan ikut saja kan? Ya, kalau you tak ada niat, you takkan buat. Dia automatiknya. Betul. Contoh dulu orang buat sama kita. Oh, saya tak ada niat buat you. Kalau you tak ada niat, you takkan buat.
sampai sekarang saya cerita bagi orang tahu niat itu maksud apa. Walaupun kawan Cina kan, Melayu kan, beritahu. Kita sendiri faham sudah lah. Contoh saya hari ini nak mai, niat apa. Tadi saya cakap betul ini, alhamdulillah boleh sampai ni. Saya silap, time silap. Saya ingat malam pukul 7.30. Oh. Ya, sebab hantar WhatsApp. Tak tulis AM, PM. Saya pun ingat lah. Dia kata berita. Saya ingat berita pukul 8 lah. Saya beritahu kat kawan-kawan saya, you tengok TV3 malam. Oh. Lepas tu tadi call saya tengah tidur. Lewat lah hari ni, subuh tak ada lagi. Subuh dinosaur hari ni. Okey, subuh dinosaur hari ni. Okay. Bangun, terkejut. Dia kata, kena mai. Saya kalut. Call Maxim, tak ada. Habislah macam mana, nasib baik abang angkat saya dah. Yeah. Saya pesan dia malam. Dia hantar WhatsApp. So sampai malam, sampai pagi tadi ingat malam? Tadi saya belum tahu. Saya kalut nak mai macam mana nak mai. Alhamdulillah. Saya cakap, tak tahu. Kau. Abang angkat saya, hello. Wah, dia WhatsApp. You bukan nak pergi TV3? Saya memang dia hantar saya mai. Alhamdulillah. Dia pun tak tahu jalan. Memang Tuhan bagilah masa tu. Jalan. Ya. Kita minta. Betul. Dapat. Ya, you nak kongsi benda baik kan, Tuhan beri jalan. Walaupun salah waktu. Okey, bila tadi diceritakan Rahman cerita tadi di penjara dapat lihat orang bila azan kena diam dan sebagainya. Masa bila terdetik untuk nak tahu tentang Islam tu? Cakap betul tahun 2014 lah. Last kali yang masuk last kali tu dah di Johor punya. Masa tu kes boleh gantung mati lah. Ya, habis boleh balik main lagi lah. Habis masa tu saya baru berbual sama kawan-kawan Melayu. Masa tu saya betul saya seorang Cina. Kira satu masa lah, satu blok. Saya seorang Cina, saya tengok ada apa. Habis saya pun ada semang-semang betul ya. Kira macam ni senang cakap, Hindu dia macam-macam ada. Kira kita nak buat baik, kita doa buat baik, Tuhan bahkan bagi baik. You nak buat jahat boleh, dia bagi. Okey. Macam tadi ustaz tu sebelum saya. Ustaz cakap tu, dia kata Allah ambil kita keluar daripada gelap. Syaitan ambil, maksudnya gelap, kira cahaya pergi kat gelap macam tu. Saya macam itulah. Tapi Allah tak tinggal kita, dia di gelap dia akan ambil. Tapi tak semua orang nak cari cahaya. Adakah dengan sembang-sembang saja? Ya, saya tahu, kita tahu. Ada juga. Serupa saya sebelum ni, kita sembang-sembang saja. Tapi belakang kita buat juga. Okey. Tu saya mengaku, saya mengaku bertaubat. Saya masa saya sampai sekarang pun saya solat saya bertaubat. Kalau benda yang saya duk buat lagi saya takkan bertaubat. Saya cakap betul. Itu satu saya cakap. Yang lain saya biasa minta. Ya Allah, kalau you tolong tarikkan harta baik daripada saya, kerana saya tarik. Kira ada satu masa seorang ustaz tanya saya, dia Rahman, you masuk Islam lah. Macam ni setahun dekat 2 tahun dekat dah. Apa yang rasa you hilang apa? Masa itu saya tak faham. Saya fikir, saya hilang banyak harta baiknya. Tak baiknya contoh dulu orang kalau buat kita kurang ajar sama kita, kita akan lawan balik pakai cara yang lain. Juga itu ganai bela tu. Tapi sekarang saya menghadapi yang sama, tapi saya guna cara lain, selesai. Minta maaf, kita tak mau gaduh tu. Dah tu lah. Senang aja. Tapi ada juga, itu saya tengok sebagai apa? Uji Tuhan lah, uji Allah. Cabarlah macam tu lah. Tapi kita manusia, kita ada pandai, marah. Tapi kita tahu bila kita marah, tinggal tempat tu. Jangan, lagi akan jadi masalah. Itu juga yang Islam ajar. Yalah, Islam ajar kita sabar. Tapi kita manusia, cakap saja sabar boleh, tapi kita nak buat tu. Itu kes tak sampai kita sendiri kita tak tahu. Betul tu lah, tidak yang. Okey. Jadi maknanya seolah-olah macam kalau masa dalam ketika jadi gangster dulu, cari pasal dengan Rahman saja memang akan kenalah. Dia bukan macam tu. Macam tu lah lebih kurang kan. Contoh sekarang saya kira dekat-dekat ni saya jumpa kira seorang kawan lah. Dia tipu saya. Dia tipu saya sebab saya jadi susah lagi. Saya susah lah, jadi susah lagi. Kalau dulu saya mesti habis dia hancur. Cakap betul ya. Memang hancur. Saya takkan bagi dia tutang ni lah. Tapi kita kena betai. Tapi kita kena fikir balik. Mengapa kita boleh jadi macam tu? Kita jangan salahkan orang. Kita fikir balik. Macam tu. Habis
you tahu manusia, dia lagi action, dia ingat kita senang makan, senang pijak kan, dia buat. Habis last sekali kira ini nak jadi gaduh lah. Oh, dia ambil bahan lah, nak tiba kita. Saya pun tak takut, saya berdiri. Saya cakap, you kalau nak tiba saya, sebelum you tiba saya, you pergi tengok apa benda you buat dulu. You pergi baca dulu, apa benda you buat, senang. Okey, dia pergi baca. Okey. Sampai dia tak boleh buat apa. Kalau masa tu, dulu biasa, kalau boleh ada bukti semua, habis dah. Dia memang lingkup. Saya biasa bagi orang pukul sampai muka hancur semua. Abang Long tu tipu lah. You takkan hari-hari bawa 2-30 orang dekat ikut you. Tak ada. Tak ada punya. Masa, memang ada satu masa punya. Okey. Baik. Rahman, kita ada di talian seorang lagi. Kabarnya di talian, terputus taliannya. Okey, tak apa. Kita sambung cerita. Dapat nama Rahman ni daripada siapa? Ni cakap betul. Ni memang satu cerita. Saya masuk Islam. KP Jabatan Islam Al-Ustaz kan. Jumpa pegawai. Dia kata, you nama Islam taruh apa? Saya tak ada nama lagi dah. Tak apalah, cincai Adam. Dia cakap macam tu. Saya cakap tak mau. Saya tak mau cincai sebab saya nak masuk betul. You boleh nama lama Chin Wei. Lepas tu saya pergi carilah nama sebab nak pakai saya mati dah. Saya jumpa solat Jumaat. Kawan saya bawa pergi saya masjid besi orang panggil. Jalan Putra dekat Megong tu. Okey. Habis solat Jumaat, kita pun pergi lah. Masa tu saya first kali pergi. Jumaat. Okay. Kawan Melayu ada bawa saya pergi. Habis solat, saya pergi jumpa Ustaz. Ustaz tua dah. Saya cakap, Ustaz, saya pemeluk Islam, saya nak minta nama Islam lah. Macam cara Cina lah. Budak-budak pergi tengah tu. Habis dia tengok, dia pegang tangan saya, dia kata, Abdul Rahman bin Abdullah. Dia beritahu lah, Abdul Rahman, nama Allah. Pesuruh macam penyayang tu, dia beritahu lah. Lepas tu, kita pun terima, kita ingat masa tak tahu spelling ni. Saya pergi kertas tulis. Daripada saya tak tahu, saya pergi mengaji, Ustaz tolong saya sampai saya sudah tahu baca. Saya sudah tahu alif batasa. Tapi tengok usahalah gigi tak ada, dia Zah tak boleh sebut, jangan sebut. Kalau bahasa hukum ke lidah saja, duk tengah usaha lagi. Betul tu, ada. Jadi akhirnya itulah cerita di sebalik daripada Rahman. Ya, itu. Okey. Kita di talian sekarang ini dah dapat panggilan. Encik Chris ya, hello? Hello, selamat pagi. Pagi. Encik Chris Wong. Chris Wong ya. Ya. Encik Chris, apa khabar? Khabar okey, baik. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana berhubung dengan kami. Katanya bapa angkat kepada Rahman ya? Dia cakap orang putih mana? Orang putih mana? Ya, okey. Kalau boleh ceritakan sikit tentang Rahman ni, tentang Yinwei ni. Saya kenal dia masa dua kita masa Okey. Dia macam berikap perangai pun macam ni. Jadi, dia tahu lah macam orang kasar. So, tapi setelah berapa tahun lepas itu ada sama dia termuda lah. Cuma kadang-kadang mungkin 1-2 kali setahun lah. Dalam pekerjaan saya lah. Okey. So, ada satu kali kita bersama, dia pun sebab dia cakap dia nak buka kehidupan dia. Dia kerja lah. Selepas itu, tidak lama kemudian saya dengar dia juga meluk agama Islam. So, saya pun anggap tahu dia meluk Islam boleh. Jadi dia baik juga lah. Kata dia. Saya dapati dan semenjak saya bertemu dia lagi, saya dapati dia sudah ada pertukarannya. Perubahan lah ya? Dia punya percakapan. So, saya pun gembira lah. Dapat tengok dia
ada pertukaran dalam surah itu kira. Okey, jadi ini kira perkembangan yang baik untuk bapa angkat melihat anak angkat seorang yang berubah menjadi lebih baik. Rahman rapat dengan Rapat. ya? Sekarang saya duduk sekali sama dia lah. Sekali inilah. Okey. Bagaimana hubungan rapat tu rapat macam mana? Macam seorang ayah ke? Saya tidur tepi dia lah. Oh, macam tu punya rapat Okey, baik. Satu bilik lah. Dah tolong semua tolong lah macam tu lah. Okey. Cik Chris, terima kasih banyak ya. Okey, baik. Ya, jaga diri. Okey. Okey, bye-bye. Ya, banyak saling ada tolong menolong ataupun Ya, dia orang Singapura sebenarnya. Dia daripada bayi dia mai tang Malaysia. Dia punya IC merah punya. Okey. Tapi orang putih memang hebat cakap. Orang putih. Dia cakap orang putih hebat. Saya pun tak kira dia boleh cakap sama orang Negro semua dia boleh. Jadi masa masuk Islam tu dia okey dia. Ya, kira saya kenal dia sebelum saya Islam ni. Ya. Tapi dulu saya memang dia tahu lah pelanggan kita macam ni. Lepas saya jumpa balik dekat-dekat ni, dia pun heran. Saya pergi dia dengar orang panggil saya Rahman, dia baru tahu. Dia baru sedar, oh, dulu saya Islam ya. Itulah pasal dia kata you jadi lain, dia kata bukan macam dulu dah lah. Kalau dulu punya perangai bukan macam tu dia kata. Maknanya kan kalau bisa kata Rahman masuk Islam 2018. Okey, kalau bisa kata saya jumpa Rahman 2014. Memang lain betul lah dia cakap. Berapa peratus, berapa persen lain? Saya boleh cakap lah 80 lah. Sebab kawan yang paling dekat tahun lepas saya jumpa dia macam you cakap saya jumpa dia last tahun 2011 atau 12 saya tak jumpa dia lah. Lepas jumpa dia balik tahun lepas tahun 2019. Dia pun tak macam saya, dia tak macam saya. Sampai cerita balik dulu kita satu company, satu geng lah. You ikut saya, ingat lagi lah. Oh you beda kawan sama saya, dia ingat saya, dia tak tahu saya Islam ni. Lepas tu dia ingat macam dulu gangster lah macam dulu lah. Kita keluar lah. Habis jumpa masalah banyak. Dia tengok cara settle. Lepas tu dia balik. Dia baru tahu. You jadi lain lah. You bukan dulu. Awai lah. Dia panggil awai lah. Orang panggil awai lah. Okay. Ini suara lain bukan dulu awai. Dia kata. Bukan cakap dulu kita hebat. Tak. Cara yang kita selesaikan masalah. Lain. Okey. Boleh tak kalau saya tahu. Apa benda yang paling hebat yang awai buat masa tu dulu? Paling hebat. Kalau cakap hebat tu, jahat memang hebat dan tak guna. Kalau hebat tu, saya cakap betul yang baik memang. Saya daripada apa tak tahu, saya boleh azan. Itu panggil hebat. Saya boleh baca Al-Fatihah daripada tak tahu. Itu ya. Saya boleh baca kun huwallah, kun kafirun, kun nas. Saya boleh kira 4 kun saja. Saya boleh tahu solat solat sunat, panggil sunat, apa panggil, semua saya itu panggil hebat. Dulu apa buat apa pun tu bukan hebat dah tu. Itu tak hebat tu, cakap betul. Contoh kita minta sama Tuhan Allah, kita yang tahu aja. Sungguh ya. Kita sendiri pun tahu, boleh dapat, saya yakin. Saya cakap semua saya yakin, cakap betul. Kita pergi macam kita Islam ajar kita. Kita bagi buat dulu, sedekah dulu. Kita jangan duk harap apa. Tapi kita sudah buat, kalau ikhlas punya tolong, dia takkan ingatnya. Ini saya dah mengaji punya time, saya dapat. Contoh kita ikhlas tolong orang, kita takkan ingat. Kalau itu nak tolong sebab ada niatnya, dia lain dia akan ingat. Oh, dulu saya tolong you. Itu saya biasa saya tolong sampai saya sendiri tak tahu, lupa. Tapi masa saya susah, itu orang main tolong saya balik, saya betulnya, saya tahu. Banyak kali lah saya tahu. Contoh kita tolong orang, kita pakai guna niatnya, itu sorry, you jangan duk harap akan dapat, tak ada. Sebab you niat lain. Itu pasal panggil niat, itu satu lah. Jadi saya faham lah, saya tahu. Itu paling hebat lah tu. Itu bagi saya hebat. Dulu taiko ke, lawan race lah tu tak hebat. You pukul orang apa, itu bukan hebat lah. Tak ada hebat. You ingat tu satu hitman lah. Saya mau pukul 10 orang. Ada lah, sekarang 10 orang pukul saya ada lah. Tapi kehebatan tu ya, saya sudah tahu mana. Walaupun dulu kalau kita dengar gangster pukul orang ke apa ke semua tu, itu bagi Rahman bukan hebat. Hebat. Upaya untuk azan, mengaji Quran. Itu baru kira saya boleh rasa saya hebat tu. Saya tak tahu. Saya pergi mengaji ustaz. Nama masuk pusbah kan. Pusbah tu pusat bimbingan tu. Sebelum tu ustaz kira keluarga angkat saya lah, Cik Mota tu. Dia tulis Rumi dulu. Dia kata Rahman dia ajar saya. Kira saya ada lagi beberapa hari je. Saya masuk sampai tu tempat mengaji mana. Al-Fatihah ayat 7 last saya tak tahu lagi. Saya tak boleh ingat lagi. Daripada saya usaha hari-hari, tahiyat akhir. Saya usaha, saya tengok Rumi sampai boleh lah, saya faham. Saya dengar. Saya tahu dengar, you pakai masa dia lah. Betul lah Rumi.
Sekarang huruf ni dah boleh. Alif Batasah saya paling ingatnya. Alif lam lam ha tu Allah. Okay. Allah Itu kita. boleh penting Memanglah. kan? Ya. Kira saya tengah usaha sebab kita ada tinggal juga. Tinggal you akan lupa. You continue balik. Dia ingat balik. Dia macam kita buat jahat, kita tinggalkan Tuhan. Tuhan tak pernah tinggal kita. Sungguh. Itu poin yang sangat bagus. Rahman, bila belajar tentang Islam kan, setengah orang rasa macam, terutama yang baru masuk lah, bila nak belajar solat, belajar mengaji, rasa macam susah. Rasa tak susah? Ya, susah masa tu. Jadi bagaimana terus istiqamah ni? Okey, saya tanya peserta-peserta. Jangan bagi tahu, you minta sama Tuhan bagi lembukan lidah. Okey. Macam tu. Habis macam mana saya nak ingat? Itu kira masa saya mengaji lah. Peserta tu. Masa mengaji saya paling tua. Semua budak-budak. Okay. Dia yang siapa panggil Abang Rahman. Betul. Kira depan kita tak faham, kita tanya lah. Jangan duk malu-malu lah. Tak ada. Saya tak malu. Saya tinggal nak belajar. Betul ya. Sampai saya tak tahu, sampai saya suatu tahu apa panggil tauhid. Memang seronok je lah, gembira. Itulah panggil hebat. Yeah. Apa panggil kita kena ada tauhid. Okey. Dia macam tauhid macam pokok. Tauhid itu akak lah. Tauhid yang apa? Pegang pokok. Pegangnya okey, keluarkan fiqh. Dia fiqh tu berkena batang-batang dululah. Yeah. Okey, kalau elok daun tu akhlak kita lah. Dia ada dapat tu. Saya ada lukis satu. Saya bagi itu Puan Zaitun dekat Jambatan Islam Al-Salam. Dia pun tolong saya banyak. Yeah. Betul. Puan Zaitun tu. Dia pejabat Islam ya. Saya lukis satu. Mana kita faham apa panggil tauhid. Ya. Tauhid, fiqh, akhlak banyak dia macam sekolah. Sekolah kira you nak belajar memang dapat. Ya. Bila Rahman belajar tentang perkara ni, sebab apa pemahaman Rahman ni belum tentu orang yang lahir sebagai Islam faham. Sebab kita yang lahir sebagai Islam kita ikut saja mak ayah kita suruh solat kita solat dan sebagainya kan. Tapi ini pencarian dan pembelajaran yang Rahman lalui ini membuatkan pemahaman tu sangat kuat dan mahu lagi berusaha. Sebab macam saya rasa kadang-kadang saya Islam, saya dah hebat, tapi Rahman masih lagi berusaha ke arah tu kan. Dan tapi kabarnya kalau diikutkan kehidupan sebelum ni lagi mewah. Sekarang ni macam agak susah. Tapi awak nampak tenang sangat. Ya. You tahu, you yakin. Kira saya selalu pegang satu lah. Kita ada buat, Tuhan duk tengok. Yakin saja, dia cakap. Saya betul, kaki saya sudah patah. Ya, tu kata aksiden sebelum PKP ya? Okey, saya masa aksiden, saya buka mata, nampak langit, nampak kereta lagi. Alhamdulillah, cakap betul. Saya hidup lagi. Saya ingat saya sudah habis dah, tak ada lah. Memang masa tu aksiden, memang tak ada lah, habis dah. Tapi hidup lagi. Kira saya dunia ni, kira saya boleh cari dunia sikit lagi lah. Ini cuma kira uji Allah semua di dunia ni. Betul lah kita buat saja. Saya pun kira terima kasih. Bersyukur banyak. Ya, bersyukurlah. Alhamdulillah. Kita seronok Rahman ada dengan kita. Kadang-kadang kita perlu diingatkan dengan kisah-kisah orang lain tentang kita harus lihat diri kita dan menjadi lebih baik kan. Apa perancangan masa depan? Sekarang ni usia apa? 39 tahun? Dengan 40 lah. Dah 40 lah. Apa perancangan masa depan? Masa depan saya? Sekarang kira sebab saya tukang masak. Saya kira boleh tengoklah boleh masak bagi orang makan macam itulah. Saya memang tukang masak, saya pun suka masak. Suka masak? Ya, saya dulu masa kita tak tahu. Tak ada agama. So sekarang kita masak, kita boleh baca doa, boleh baca selawat. Ya, selawat atas Nabi semua. Macam Hasbi Robin, saya paling suka, saya boleh. Saya boleh. Hasbi Robin je Allah boleh. Alhamdulillah. Tapi cuma kita usahalah. Gigi saya pergi cabut sebab saya nak baca. Masa tu gangster kan. Baca habis, saya pergi cabut seminggu cabut satu. Saya tunggu dekat 6 bulan. Gigi cabut sebab saya nak baca. Itu ahli batasah. Dia gigi habis saya pergi kerajaan you tahu lah. Dia lambat, dia tak bagi pasang sampai sekarang. Dia kata tak lega macam itulah. Gigi tak handsome, pakai gigi dah elok baca macam senang. Nanti insya-Allah sebut zal semua senang. Ya, tu. Betul. Insya-Allah chef ni. Rahman seorang chef. Mana tahu siapa nak ambil bekerja ke kan? Masakan paling terror sekali apa? Menu. Chinese food, western food. Kena makanan Melayu macam tu. Yang masak merah boleh lah. Lepas ni kita jemput datang bawa. Boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak Rahman. Terima kasih. Kita doakan yang terbaik. Semoga terus dibimbing, diberikan hidayah dan menjadi contoh kepada yang lain. Terima kasih ya. Terima kasih. Abdul Rahman Abdullah Sedap nama tu.
Sejuk hati dengar. Terima kasih banyak sudi bersama dengan Indonesia hari ini. Kita sampai penghujungnya. Kembali bersama rakan tugas. Silakan. Baik, terima kasih Ali dan juga terima kasih Encik Abdul Rahman Abdullah. Perkongsian yang sangat menarik, pastinya memberikan satu penginsafan jugalah bagi diri kita semua untuk menjadi lebih baik kan. Betul. Siapa yang cakap bahawa seseorang itu kalau gangster tidak boleh berubah dan seterusnya insaf. Dan kalau boleh kita kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin melakukan kejahatan ke gangster dan sebagainya, kita harus ada bimbingan lah. Kawan-kawan itu penting lah, bukan sekadar kita nak menghukum, tapi kalau boleh itu kita galakkan mereka untuk berubah. Itu saja. Kita berikan sokongan yang perlu dan pastinya insya-Allah kita juga akan diberkati. Dan pastinya kita akan membawakan begitu banyak pengisian menarik minggu depan, Isnin nanti, September, Bulan Vertigo dan Aroma Puri buatan tangan. Dan saya mewakili Penebit dan juga Ali Iskandar di sana. Terima kasih kepada anda semua. Kita jumpa lagi esok pula. Minggu depan. Minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Bye. Ada yang tertinggal setelah terbenam mentari. Ada yang tertinggal setelah kering air di kali. Alam